Ini bab hukum fai. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana negeri yang kamu pergi dan kamu berada di situ, maka bahagian kamu ada padanya. Dan mana-mana negeri yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka 1/5 daripadanya adalah hak Allah dan Rasulnya. Kemudian ia adalah untuk kamu, yakni yang baki lagi adalah untuk kamu. Jadi kalau kitab syarah Imam Nawawi ni, dia tajuk tu di bawah tajuk belakang kita baca saat ni. Tapi dalam Takmilah Fathul Mulhim dia lagu lain selepas tu. Riwayat daripada Malik bin Aus daripada Umar, beliau berkata, harta-harta Bani Nadir, yaitu yang Allah kurniakan kepada Rasulnya sebagai fai, bukan termasuk di antara harta yang orang-orang Islam dapat dengan memecutkan kuda dan unta-unta mereka. Harta-harta itu adalah untuk Nabi sahaja. Baginda sallallahu alaihi wasallam membelanjakan untuk ahli keluarganya selama setahun, yakni daripada harta itu. Yang baki lagi daripadanya, yang tinggal lagi selepas daripada keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda meletakkannya fil qura' was silah, yakni untuk kuda dan untuk senjata sebagai persiapan perang di jalan Allah. Kemudian dengan sanad satu lagi lagu itu juga, seterusnya riwayat daripada Malik bin Aus, beliau menceritakan, katanya, Umar bin Al-Khattab menghantar orang untuk memanggil aku. Aku pun pergi menemui beliau ketika hari telah pun tinggi, ketika telah agak tinggilah pagi itu. Hina ta'ala an-nahar, mana ketika sudah agak tinggi matahari. Qala, Malik berkata, aku mendapati dia di dalam rumahnya sedang duduk di atas katil, mufdiyan ila rimalih, dengan menghulurkan kakinya kepada tikarnya, muttaki'an ala wisadah min adam, dengan bertelekan di atas bantal daripada kulit binatang. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, hai Malik, atau Malu, hai Malik. Ini bahasa dia ni. Kalau nama Malik ni Lik lah, Lik weh, Lik, tu kalau kita. Tapi dia bukan potong alif depan, dia potong alif belakang. Ya Mali, Malik mana? Hai Malik, kata dia, sesungguhnya penghuni rumah-rumah dari kalangan kaummu telah bersegera datang kepadaku, dan aku telah pun memerintahkan supaya diberikan apa-apa kepada mereka. Ambillah dan bahagikanlah di antara mereka. Qala, Malik berkata, saya pun kata, kalau Tuan suruh orang lain berikan ini, bagaimana? Qala, Umar berkata, khudhu ya Mal, ambillah Malik, ambillah Malik. Qala, Malik berkata, tiba-tiba Yarfa datang. Dia pun berkata, hai Amirul Mukminin, hallaka fi Uthman wa Abdurrahman, dan seterusnya. Bagaimana dengan Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Sa'ad? Yani dia datang, mereka datang meminta izin untuk bertemu denganmu. Bagaimana? Kamu nak izin ke tidak? Faqala Umar, na'am. Umar berkata, bolehlah, biarkan mereka masuk. Fa'adhina lahum,
beliau mengizinkan kepada mereka untuk masuk. Mereka pun masuk. Kemudian dia datang pula, dia kata, hallaka fi Abbas wa Ali. Ni Ali dan Abbas datang, bagaimana? Nak benar dia masuk ke tidak? Umar berkata, ya boleh. Dia pun izinkan untuk mereka berdua juga masuk. Bila masuk, Abbas pun kata, hai Amirul Mukminin, putuskan kes aku dengan pendusta, yang berdosa, yang curang, yang khianat ini, kata dia. Faqala al-qawm, sahabat-sahabat lain yang ramai-ramai lagi tadi itu kata, benarlah wahai Amirul Mukminin, selesaikanlah kes mereka ini dan tenangkanlah mereka. Malik bin Aus berkata, aku fikir mereka telah pun sengaja menghantar orang-orang tadi dahulu untuk maksud itu. Faqala Umar pun berkata, sabar, nanti dulu. Anshudukum billah, aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah, yang mana dengan izinnya tegak langit dan bumi ini. Adakah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Qalu, sahabat-sahabat tadi berkata, na'am, ya, kami tahu. Kemudian Umar menghadap Abbas dan Ali pula secara khusus. Lalu dia berkata, aku mahu bertanya kamu berdua dengan nama Allah, yang mana dengan izinnya tegak langit dan bumi ini. Adakah kamu berdua tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Qala, mereka berdua menjawab, na'am, ya. Maka Umar berkata, sesungguhnya Allah Jalla wa Azza, biasanya Azza wa Jalla, tak apalah itu, kana khassa, telah mengkhususkan kepada Rasulnya sesuatu perkara yang tidak dikhususkan kepada orang lain, yang telah mengistimewakan Rasulnya dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain sebagai keistimewaannya. Qala, Allah berfirman, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul. Apa-apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya berupa faid daripada penghuni ataupun penduduk negeri-negeri itu, maka semua itu hak Allah dan Rasulnya. Aku tidak tahu, aku tidak pasti adakah dia membaca ayat sebelumnya atau tidak, kata perawi. Qala, Umar berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan di antara kamu harta-harta Bani Nadir itu. Demi Allah, baginda tidak membolot harta itu sehingga membiarkan kamu, dan tidak mengambilnya dengan tidak menghiraukan kamu, hatta baqiya hadha al-mal, sehinggalah tinggal harta ini, ada lagi sampai sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengambil daripada harta itu untuk perbelanjaan ahli keluarganya selama setahun. Kemudian yaj'alu ma baqiya uswatal mal, kemudian dia menggunakan harta-harta yang tinggal lagi seperti harta-harta lain yang ada dalam Baitul Mal. Thumma qala, kemudian Umar berkata, aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah, yang mana dengan izinnya tegak langit dan bumi ini. Adakah kamu tahu itu? Adakah kamu tahu itu semua? Qalu, sahabat-sahabat tadi menjawab, ya. Kemudian Umar tanya pula Abbas dan Ali, supaya tu juga, supaya dia tanya orang lain, ada lagi, adakah kamu berdua tahu itu semua? Mereka berdua menjawab, ya. Qala, Umar berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar berkata, aku pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu berdua datang untuk meminta pesakamu. Kamu, dia kata kepada Abbas, datang untuk meminta pesakamu daripada anak saudaramu.
Dan dia ini datang untuk meminta pesaka isterinya daripada ayahnya, yakni Fatimah lah, daripada ayahnya, yakni Nabi SAW, pesaka daripada Nabi. Tetapi Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apa yang ma nurah, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Kamu fikir dia berdusta, dia berdosa, dia curang, dia khianat, padahal Allah tahu memang dia benar, betul, lurus, mengikut yang benar. Kemudian Abu Bakar mati. Aku menjadi pengganti Rasulullah dan pengganti Abu Bakar. Kamu berdua fikir, aku berdusta, aku berdosa, aku curang, dan aku berkhianat, padahal Allah tahu sesungguhnya aku benar, betul, lurus, mengikut kebenaran. Fawalituha, aku pun menguruskannya, menguruskan harta itu. Kemudian engkau datang kepadaku, dan dia ni datang pula. Kamu berdua sepakat, kamu berdua sepakat, kamu berdua sepakat dalam dakwaan kamu, dan kes kamu sama lah, kehendak kamu sama. Faqultuma, kamu berkata, serahkanlah harta itu kepada kami. Aku berkata, kalau kamu mahu, boleh aku serahkannya kepada kamu berdua, dengan syarat kamu berjanji dengan nama Allah bahawa kamu akan melakukan pada harta itu seperti yang Rasulullah SAW lakukan dahulu, dan kamu mengambilnya dengan perjanjian itu. Qala, Umar berkata, begitu kan? Begitu kan? Ya. Qala, mereka berdua menjawab, yakni Abbas dan Umar, benar. Qala, Umar berkata, kemudian kamu berdua datang pula kepadaku untuk aku putuskan kes ini di antara kamu. Tidak, demi Allah, aku tidak akan putuskan di antara kamu berdua dengan keputusan yang lain daripada yang sebelum ini sampai kiamat. Kalau kamu tak mampu menjaganya, maka kamu kembalikanlah harta itu semula kepadaku, kata Umar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Malik bin Aus bin Al-Hadathan lagi, supaya tadi juga dia kata, Umar hantar orang kepada aku untuk panggil aku. Dia pun kata, sesungguhnya penduduk ataupun penghuni rumah-rumah, beberapa buah rumah dari kalangan kaummu telah datang, serupa dengan hadis Malik hak tadi juga. Cuma dia kata, fakana yunfiqu ala ahlihi minhu sanah, Nabi SAW membelanjakan daripada harta itu untuk ahli keluarganya selama setahun. Warubbama qal, kadang-kadang dia kata, Ma'mar kata, Nabi SAW menyimpan makanan untuk ahli keluarganya daripada harta itu selama setahun. Kemudian dia menggunakan harta yang tinggal lagi itu seperti mana digunakan harta Allah yang lain, yakni hak orang ramai. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya isteri-isteri Nabi SAW, bila Nabi SAW wafat, mereka mahu menghantar Uthman kepada Abi Bakar untuk meminta daripadanya pesaka mereka daripada Nabi SAW. Tetapi Aisyah berkata kepada mereka, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah lagi, beliau menceritakan kepada Urwah bin Az-Zubair bahawa Fatimah, anak Rasulullah binti Rasulullah SAW, telah menghantar orang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta dengan beliau pesakanya daripada Rasulullah SAW, iaitu daripada harta yang Allah berikan kepada Nabi SAW sebagai fai' di Madinah dan fadak, dan yang baki
daripada khumus harta Khaybar. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Keluarga Muhammad hanya boleh makan daripada harta ini. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, tidak akan mengubah sedikit pun sedekah Rasulullah SAW daripada keadaannya seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku akan melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dahulu. Abu Bakar tidak mahu memberikan apa-apa kepada Fatimah. Maka marahlah Fatimah kepada Abu Bakar kerana itu. Qala, perawi berkata, maka dia pun meninggalkannya dan tidak bercakap dengannya sampai dia wafat ataupun mati, yakni Fatimah. Wa ashat, dan beliau hidup selepas Rasulullah SAW selama 6 bulan. Apabila dia wafat, yakni Fatimah, suaminya Ali bin Abi Talib mengebumikannya pada waktu malam, dan dia tidak memberitahu tentang kematiannya kepada Abu Bakar. Dan Ali menyembahyangkan jenazahnya. Ali mempunyai kedudukan pada pandangan orang ramai semasa hayat Fatimah. Apabila Fatimah wafat, Ali berasa orang tidak senang kepadanya. Ali nampak muka orang tidak senang kepadanya. Dia pun meminta untuk berdamai dengan Abu Bakar dan berbai'ah dengannya. Dan dia belum lagi berbai'ah dalam masa beberapa bulan itu. Dia pun menghantar orang kepada Abu Bakar supaya datanglah kepada kami. Dia hantar orang, pesan kepada Abu Bakar, biar mari berjumpa dengan kita. Wala ya'tina ma'aka ahad, jangan ada sesiapa pun datang bersamamu. Dia tidak mahu, dia tidak suka kehadiran Umar. Faqala Umar li Abi Bakar, Umar pun kata kepada Abu Bakar, demi Allah, jangan kau pergi kepada mereka seorang diri. Abu Bakar berkata, apalah mereka akan buat terhadapku? Demi Allah, aku pasti akan pergi juga kepada mereka. Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan mereka. Ali pun bertasyahud. Bertasyahud itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa semua itu sebelum dia bercakap. Kemudian dia kata, sesungguhnya kami memang tahu kelebihanmu, wahai Abu Bakar, dan apa yang Allah telah kurniakan kepadamu itu memang kami tahu. Kami tidak berdengki pun kepadamu dalam perkara yang Allah telah berikan kepadamu itu. Tetapi engkau telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami dalam perkara ini. Padahal kami berasa kami berhak kerana hubungan kekeluargaan kami dengan Rasulullah SAW. Teruslah Ali bercakap dengan Abu Bakar sehingga mengalir air mata Abu Bakar. Apabila Abu Bakar bercakap, beliau berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kerabat Rasulullah SAW lebih aku suka lagi aku hubungi daripada kerabat aku sendiri. Adapun pertelingkahan yang berlaku di antaraku dengan kamu berhubung dengan harta benda ini, aku tidak cuai sedikit pun daripada melaksanakan haknya, dan aku tidak meninggalkan apa-apa yang pernah aku lihat Rasulullah SAW lakukan berhubung dengannya, melainkan aku lakukannya. Maka Ali berkata kepada Abu Bakar selepas itu, esok temu janji kita, petang nanti temu janji kita untuk berbai'ah. Apabila Abu Bakar, bukan esok, asyiyah, petang nanti temu janji kita untuk berbai'ah. Apabila Abu Bakar selesai bersembahyang zuhur, dia pun naik ke atas mimbar lalu bertasyahud dan menyebutkan kedudukan Ali dan keadaannya yang belum lagi berbai'ah dan alasan yang telah dikemukakan kepadanya oleh Ali. Kemudian dia beristighfar
thumma astaghfara wa tashahhada Ali. Thumma astaghfara, kemudian beliau beristighfar dan Ali bertasyahud. Lepas tu pula Ali pula bercakap, dia bertasyahud dan dia membesarkan hak Abu Bakar, dan dia menyebutkan mana hak Abu Bakar yang besar dan istimewa itu, dan tidak adalah yang mendorongnya melakukan seperti yang telah dilakukannya itu. Yani, tidak ada yang mendorongnya untuk tidak berbaiat kerana dengki kepada Abu Bakar ataupun kerana menafikan kelebihan yang Allah telah kurniakan kepadanya. Tetapi kami fikir kami mempunyai hak dalam perkara ini. Tiba-tiba dilakukan, diputuskan tentang perkara ini secara sewenang-wenang. Kata dia, fawajadna fi anfusina, kerana itu kami berasa terkilan. Fasurra bidzalika almuslimun, setelah Ali menyatakan semua yang tersebut tadi, gembiralah orang-orang Islam. Waqan, dan mereka berkata, engkau benar, betul. Fakana almuslimun ila aliyin qariban, maka orang-orang Islam menjadi hampir kembali kepada Ali bila Ali kembali kepada kedudukan yang sebenar. Lepas tu salah gini pun lebih kurang tu juga riwayat daripada Aisyah juga, Fatimah dan Abbas pergi bertemu dengan Abu Bakar. Mereka minta miras pesaka mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua pada masa itu minta tanahnya daripada Fadak dan bahagian Nabi daripada harta Khaybar. Faqala lahuma Abu Bakar, tetapi Abu Bakar kata kepada mereka berdua, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perawi mengemukakan hadis seperti makna hadis Uqail yang meriwayatkan daripada Zuhri. Cuma dia berkata, kemudian Ali bangun, dia menyatakan hak Abu Bakar yang besar dan istimewa, dan menyebutkan pula kelebihan dan jasanya. Kemudian dia pergi kepada Abu Bakar lalu berbai'ah kepadanya. Orang pun pergi kepada Ali, lalu mereka berkata, engkau betul dan engkau telah melakukan yang baik. Orang ramai pun baik hampir kepada Ali apabila Ali menghampiri perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada Urwah bahawa Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah minta dengan Abu Bakar selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia membahagikan kepadanya pusakanya daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada harta faid yang Allah kurniakan kepadanya. Abu Bakar kata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurath, kami tidak dipersakai, apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Qala, perawi berkata, Fatimah hidup selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Fatimah tak minta Abu Bakar, minta dengan Abu Bakar bahagiannya daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa harta di Khaybar dan Fadak dan sedekahnya di Madinah. Abu Bakar tidak mahu memberikan kepadanya, dan Abu Bakar berkata, aku tidak mahu meninggalkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat selama ini, melainkan aku akan lakukannya. Aku takut kalau aku meninggalkan apa-apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan sesat, aku akan melencong. Adapun sedekahnya di Madinah, Umar memberikannya kepada Ali dan Abbas. Kemudiannya Ali menguasainya. Adapun harta Khaybar dan Fadak, Umar memegang kedua-duanya. Dan beliau berkata, huma sadaqatu Rasulillah, kedua-duanya adalah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya harta-harta ini untuk menyempurnakan hak-hak yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk keperluan baginda.
kedudukan harta-harta itu kemudiannya terserah kepada orang yang memerintah, yang mengambil alih pemerintahan. Qala fahuma ala dhalika al-yawm. Umar berkata, kedua-dua harta itu, yakni harta Khaybar dan Fadak, ala dhalika, mengikut seperti dulu hingga ke hari ini. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, warathati, pewaris-pewarisku tidak boleh membahagi dinar ma taraktu, apa yang aku tinggal selepas daripada yakni selain daripada keperluan nafkah isteri-isteriku dan perbelanjaan pegawaiku, fahuwa sadaqah, maka ia menjadi sedekah. Dengan sanad satu lagi pun seperti itu juga. Dan akhirnya riwayat daripada A'raj, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, kami tidak dipesakai apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Jadi panjang hadis dia ni, panjang. Dan perbincangannya pun panjang. Ini bab hukum fai. Fai ialah harta yang orang Islam dapat daripada orang-orang kafir dengan tidak berlaku sebarang peperangan ataupun pertumpahan darah. Itulah yang dikatakan fai, harta fai. Itulah maksud fai itu. Di dalam Quran pun sebut lagu itu juga. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat. Dalam ayat itu dia sebut tentang fai lah. Apa-apa yang Allah berikan kepada rasulnya sebagai fai, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, itu adalah harta yang kamu tidak pecut kuda kamu dan unta kamu untuk mendapatkannya. Tetapi itu adalah harta yang Allah berikan kepada rasulnya dengan memberi kekuasaan, memenangkan rasulnya terhadap musuhnya. Itu maksud ayat. Jadi mana hak boleh tu, itulah yang dikatakan fai, dengan tidak ada susah payah, dengan tidak pecuk kuda, dengan tidak perang, dengan tidak gapo. Orang kafir lari misalnya, tinggal negeri dia tu ataupun tinggal tempat rumah tangga dia. Jadi segala harta yang diperoleh oleh orang Islam tu dipanggil fai. Tapi kalau perang, orang panggil ghanimah, harta ghanimah, rampasan perang. Hukumnya ada beza. Di antara hukum fai dengan hukum ghanimah ada beza. Kalau kita perhati dalam hadis ini, kalau kita perhati dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, mana-mana negeri yang kamu datangi atau kamu pergi dan kamu berada di situ, yakni dengan senang, dengan tidak perang, dengan tidak bertumpah darah, fasahmukum fiha, maka bahagian kamu ada pada harta itu. Bahagian kamu ada pada harta itu. Yang ni secara umum, secara umum. Serupa dengan orang-orang lain juga. Mana ada dapat habuan lah, ada bahagian daripada harta itu. Dan mana-mana negeri yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Rasulnya, maknanya orang Islam pergi ke situ dengan perang, fa inna khumusaha lillahi wa li rasulihi, maka 1/5 daripadanya adalah hak Allah dan Rasulnya. Maknanya yang pertama tu nak cerita di sini harta fai. Yang kedua ni hak dengan perang ni, itu orang panggil ghanimah. Kalau ghanimah, maka 1/5 daripadanya adalah hak Allah dan Rasulnya. Kemudian hiyalakum, hak baki lagi daripada harta ghanimah tu
untuk kamu, hak pergi perang. Itu maksudnya. Ringkas hadis ini, tapi tidak berapa terai lah, tidak berapa terai. Apa yang kita sebut saat ni, Imam Nawawi pun sebut lagu itulah juga. Jadi kita tidak nak bacalah. Cuma dia sebut di sini beza pendapat Imam Syafi'i daripada pendapat jumhur ulama dalam perkara ni. Sebab Imam Syafi'i juga mewajibkan khumus pada harta fai'. Itu dia kata, wa qad aujaba Syafi'i al-khumus fil fai' kama aujabuhu kulluhum fil ghanimah. Wa qala jami'ul ulama siwahu la khumsa fil fai'. Wa qala Ibn al-Munzir la na'lamu ahadan qabla Syafi'i qala bil khumus fil fai'. Wallahu a'lam. Itu kata dia. Syafi'i mewajibkan khumus pada harta fai', seperti mana ulama-ulama lain sekaliannya. Orang lain semua sekali kata khumus ni ada pada harta ghanimah. Imam Syafi'i kata fai' ni serupa dengan ghanimah juga. 1/5 daripadanya perlu dikeluarkan, serupa dengan ghanimah tu juga. Imam Nawawi kata sekalian ulama selain Syafi'i mengatakan tidak ada khumus pada fai' itu. Tidak ada khumus pada fai', yang 1/5 dibahagikan untuk orang-orang yang seperti perlu diberikan pada harta ghanimah itu, tak ada. Ibnul Munzir berkata, kami tidak ada mengetahui sesiapa pun sebelum Syafi'i berpendapat ada khumus pada harta fai' itu. Mana semua kata tak ada khumus. Hak ada kepada dia, iaitu serah kepada Rasulullah. Serah kepada Rasulullah, terpulang kepada Rasulullah untuk memberikan kepada sesiapa. Imam Syafi'i agaknya dia pegang dengan ayat itulah. Selepas daripada ayat tadi, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum tu, kita baca tadi, selepas daripada ayat tu, soal lagi ayat yang mana perawi ni kata, saya tidak tahu, saya tidak pasti dia baca ke tidak ayat sebelum tu. Waktu baca ayat kemudian, ayat yang pertama dia dekat-dekat tu. Yang keduanya, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan seterusnya ayat itulah. Jadi itu ayat yang kedua berhubung dengan fai'. Agaknya Imam Syafi'i pegang dengan zahir ayat itu. Apa-apa yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa harta fai' daripada ahlil qura, penduduk negeri-negeri, falillah, maka hak Allah, war rasul, dan rasul, walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kalau kita perhati ayat tu, nampak dekat serupa dengan ayat harta ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Serupa ayat tu. Jadi kiranya Imam Syafi'i dia tengok serupa, tetapi orang lain kata tidak. Betul di dalam ayat tu sebut walillahi walir rasul, tetapi sebenarnya ini khusus untuk Nabi SAW. Terpulang kepada Nabi untuk bagi. Kalau dia tidak bagi pun tak apa, tetapi apa yang diamalkan oleh Nabi SAW memang dia bagi juga kepada mereka yang tersebut tadi. Dia bagi juga. Cumanya mengikut pembahagian harta fai' ni, orang yang kata bagi harta fai' ni daripada harta fai' ni bagi kepada orang-orang tadi, bagi lagu mana? Dia kena bagi 5 dulu harta tu, bagi 5. Lepas tu daripada satu bahagian tu bagi 5 pula. 1/5 daripada satu bahagian tadi diberikan kepada orang-orang tadi untuk keperluan orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Dan hak 4 bahagian lagi diberikan kepada orang-orang yang pergi perang. Hak 4 bahagian yang besar tu masuk ke dalam Baitul Mal untuk kepentingan umum, untuk kepentingan umat Islam. Gitu cara bagi dia.
Dalam hadis ini disebutkan fa anna lillahi fa inna khumusha lillahi wa li rasulih. Itu sah. Lepas pada tu kita pergi kepada hadis seterusnya, fakanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan. Jadi jumhur ulama selain daripada Syafi'i, dia pegang dengan waktu lah. Harta faid ni untuk Nabi, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewa untuk dia, yang berdasarkan hadis-hadis ini. Lepas tu terpulang kepada dia lah, nak beri kepada siapa. Walaupun kita baca dah ayat tadi, dalam ayat tu disebutkan kepada orang-orang ni, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi juga, tapi bagi tu mengikut sukarela dia, bukan sebagai suatu yang wajib, bukan. Begitu. Daripada harta tu Nabi sallallahu alaihi wasallam belanjakan untuk ahli keluarga dia selama setahun. Itu dia, selama setahun Nabi ambil daripada harta tadi untuk belanja setahun. Hak baki lagi lebih daripada keperluan dia, ni hak Nabi buatnya. Walaupun kalau dia nak ambil semua untuk dia pun boleh, sebab khusus untuk dia. Tapi yang dia buatnya lagu mana? Untuk menyiapkan kuda, beli kuda ke apa ke, siap kuda, senjata sebagai persediaan untuk perang. Hak tu nak cara dia je, cara dia buat lagu tu. Kemudian Imam Nawawi sebutlah beberapa perkara di situ. Kita tidak nak sebut semualah. Dia kata hadis ini menyokong pendapat jumhur, tidak menyokong pendapat Syafi'i. Sebab Syafi'i kata dia kena bagi supaya harta ghanimah tu. Dia kata hadza yu'ayyidu madhhab al-jumhur annahu la khumusa fil fai'. Tak ada khumus pada fai' itu. Seperti kita sudah sebut dah, kita ayat dah juga, Syafi'i mewajibkan khumus itu. Dan mazhab Syafi'inya, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu minal fai' arba'atu akhmasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat 4 daripada 5 bahagian fai' itu. Wa khumusul baqi, dan 1/5 daripada 1 bahagian yang telah dibahagikan 5 tu mula-mula tu. Gitu. Fakana lahu 21 sahman min 25 wal 4 baqiyah li dzawil qurba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat bahagian dia 21 daripada 25 bahagian. Kalau daripada 25, 21 dia dapat. Hak baki lagi tu untuk dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kemudian Imam Nawawi sebut, daripada hadis ini kita dapat pengajaran apa? Dalam hadis ini menunjukkan harus menyimpan makanan selama setahun, simpan makan. Dan harus juga simpan untuk ahli keluarga, boleh simpan, tidak kata tak boleh. Dan ini tidak mencacatkan tawakul, sifat orang kita panggil tawakal tu, tidak. Sifat tu bukan bercanggah dengan sifat tawakal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri dia buat. Takkan ada orang lain lebih bertawakal daripada dia. Mana tawakal juga tu orang panggil. Lepas tu hak lain-lain pun boleh lah, begitulah. Boleh simpan, boleh simpan. Dan Nabi SAW simpan ni untuk setahun. Dia bagi kepada ahli keluarga dia, isteri dia ni. Cuma isteri-isteri dia tu orang-orangnya baik hati, orangnya mana sangat memikirkan akhirat, sehingga habis semua, tak ada sampai setahun, habis dulu. Itulah yang Imam Nawawi sebut, walakinnahu kana yunfiqu qabla inqida'is sanah fi wujuhil khair fala tatimmu alaihi sanah. Selalunya mereka ni belanjakan di jalan Allah untuk kebaikan, tak ada habis tahun, habis dah. Bukan untuk keperluan diri, tetapi untuk orang lain. Itulah amalan isteri-isteri dia. Itu berkenaan dengan hukum harta fai'.
Kemudian kita pergi kepada hadis seterusnya, dan hadis ini termasuk di dalam bab lain pula, iaitu berhubung dengan hadis pesaka Nabi ni ada ke tak ada, ada ke tak ada. Dan hadisnya panjang tu, hadisnya panjang. Kita tengoklah setakat mana boleh. Kita tengok Malik bin Aus, ni perawi dia ni, hak Zuhri ambil daripada dia. Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dalam riwayat yang satu lagi dia sebut begitu. Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dia ni kebanyakan ulama mengatakan dia ni sahabat, sebab dia dah tengok Nabi SAW, tapi dia tidak ada riwayat apa-apa daripada Nabi SAW. Tak ada hadis dia. Hak ni dia bukan beriwayatkan hadis daripada Nabi, daripada Sayyidina Umar ni, cerita Sayyidina Umar. Ada juga sahabat yang dia tak ada riwayat apa-apa, semua orang tahu. Supaya dalam Abu Daud malam tadi, Tariq bin Shihab, sahabat juga, tapi dia tak ada riwayat apa-apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah tengok. Supaya juga Malik bin Aus, dia kata Umar hantar orang panggil aku pun pergi. Tengah hari dah, kata dia, aku pun pergi tengok di rumah dia. Dia duduk atas katil dia, kaki dia hola ketika yang sederhana sangat. Lepas tu dia bertelekan ni mana ginilah, duduk tekan tak dengan siku dia ni atas bantal. Bantal itu daripada kulit. Bantal tu daripada kulit. Kulit ni bagi puak-puak dia maknanya murah. Tak boleh kira kita. Kalau kita kulit tu mahal kan, tak kira tempat kita ni, kira dia, tempat dia. Di negeri kulit banyak tu, sepakat ni pun murah. Ni di kalangan dia pada masa tu pun kulit ni murah lah. Itu hanya ayat. Dia pun kata ai malu ataupun mali, itu orang panggil tafkhim dalam bahasa Arabnya. Dia kaedah perekah tu. Kaedah perekah nama tu. Kalau kita ambil alif belakang, kalau malik lik kita kata, dan sebagainya lah. Dia tidak. Bahasa Arab ni dia perekah alif belakang. Dia potong alif belakang, jadi malik tu jadi mali, kaf tu buat. Itu nak suruh lembut, beralus kecek tu, manja. Lagu tu lah cara dia. Dia kata beberapa orang, penduduk beberapa buah rumah daripada kalangan puak-puak kamu ni, mari gaduh-gaduh jumpa dengan aku, kata dia. Aku arahkan dah, suruh berilah apa-apa yang patut beri kepada mereka. Maknanya ni ada lagi ni, ambil lah, membuat bagi, kata dia, di antara mereka itu. Malik ni pun kata, mungkin dia muda lagi, dia pun merendah dirilah. Saya kata kalau suruh orang lain aku, biasa kan kita kan, orang suruh dia suruh orang lain. Lagu tu dak, saya nak kata mu ambil, dia kata pergi. Pasal apa puak-puak kamu? Kadang-kadang orang ni kalau anak-anak dia malu. Macam-macam orang ni. Ya Sayyidina Umar ni fikir dah anak-anak lah senang bagi. Gitu. Dia lagu lain pula fikir. Tiba-tiba dalam keadaan lagu tu Yarfa' bagi. Yarfa' ni hamba dia. Dia ni lah jaga pintunya. Orang kata Sayyidina Umar tak ada jaga dia, tak ada seorang abuk, tak pernah ada. Tak betul. Ada juga ketika-ketika ni. Tapi bukan semua lah, dia bukan gaji khusus, tidak lagu tu. Tetapi mana seseorang pemimpin ni dia boleh, tidak kata nak jumpa dengan dia boleh berjumpa selalu, kalau tidak sombong lalu nak. Tak boleh kata lagu tu. Mereka orang sibuk, pemimpin-pemimpin. Kadang-kadang kita kemukakan kepada dia tu benda-benda peribadi saja, boleh mengganggu fikiran dia. Dengan sebab itu di sini dia tidak kata semua orang tu boleh jumpa selalu, tidak. Yarfa' mari jumpa. Ni Malik kata, Malik ni duduk kecek dalam rumah dah lah. Yarfa' tu pun mari, dia duduk pintu, dia mari. Lagu mana? Hai Amirul Mukminin, kata dia. Demon ni mari ni Uthman, Abdul Rahman bin Auf, Zubair, Sa'ad mari ni minta izin. Lagu mana? Umar kata boleh lah, biar dia masuk. Mana dia dengan izin dulu, minta izin.
Tidak kata padahal orang ni orang-orang penting belakang ni. Boleh bila mana masa jumpa. Tidak lagu tu. Sebab kita tidak tahu keadaan dia tu lagu mana. Dalam keadaan lagu mana. Dia duduk tidur ke, dia duduk apa, duduk rehat ke. Itulah cara. Bila dia izin, mereka pun masuk. Lepas tu tak apalah, Yarfa tu duduk pintu pula. Lepas tu dia pun mari pula. Lagu mana ni? Abbas dengan Ali ni pula mari. Dia nak jumpa dengan tuan. Lagu mana? Begitu. Umar pun kata boleh lah, biarlah dia masuk. Masuklah. Abbas pun mari. Dia kata, hai Amirul Mukminin, putuskan perkara yang menjadi perselisihan di antaraku dengan pendusta ini. Ini Abbas ni pak saudara Nabi. Dia kata kepada Ali, anak saudara dia lah. Dia kata pendusta ni dosa, dia kata dia. Ni hak curang ni, khianat ni. Kata dia. Dia kata. Di sini. Jadi bolehkah Abbas ni kecek lagu ni? Bolehkah Abbas ni kecek lagu ni? Dan betulkah Ali tu lagu tu? Betulkah Ali ni berdusta, berdosa, khianat, jahat? Betulkah? Jadi hak lain-lain pun kata, benarlah ayat Amirul Mukminin, selesaikanlah cerita demo ni. Di sini mana ulama bahas panjang. Imam Nawawi pun ada sebut. Dia kata sekumpulan ulama kata gini makna dia. Dia ni dusta, dia ni berdosa, dia ni khianat, dia ni jahat. Kalau dia tak betul. Gitu. Kalau dia tak betul. Kalau dia tak betul tu, dia tak bubuh. Itu dia. Illam yunsif fahadhafal jawab. Dia buat jawab. Kalau dia tak betul, maka dia jahat, dia khianat. Begitu. Qadhi Iyad berkata, dia pun ambil pendapat Maziri, berkata lafaz ini, perkataan ini tidak sesuai dengan zahir dia dengan Abbas. Nak kata gini kepada Ali ni tak sesuai. Wa hasya li Ali, apalagi kita nak kata kepada Ali. Kalau kita kata Abbas kata kepada satu orang pun tak benar sahabat. Kita kata pak Zara Nabi, sahabat ni nak kecek lagu ni kasarnya, apalagi kepada Ali. Dia kata nak ada sifat-sifat ni, apalagi semua sekali nak ada. Tak benar sahabat. Kita tidak kata Ali itu maksum, Nabi yang maksumnya, kata dia. Dan hak Nabi kata malaikat maksum misalnya, hak tu kita terimalah. Hak lain-lain tu kita tak kata maksum, tapi kita bersangka baik dengan sahabat-sahabat ni. Kata dia. Dan kita kena menafikan segala kekurangan dan keaiban pada mereka itu. Kalau sudah tidak boleh kita takwil lagi, kata dia, ni sikap terhadap hadis ni, ulama terhadap hadis. Lagu mana? Kalau kita tak boleh takwil lagi, kalau kita boleh takwil, kita akan takwil supaya tak adil lah. Mengikut Sindi, seorang ulama hadis, dia kata Abbas ni kata dia ni berdusta, dia ni jahat, dia ni gini-gini. Mengikut pendapat dia, sebab pada pendapat dia Ali ni tak betul. Bila tak betul ni maknanya kena lah. Gitu. Padahalnya Ali dia berasa tidak salah mengikut apa yang dia faham. Dia tidak salah. Dengan sebab itu, pada fikiran dia, dia telah buat hak betul. Bila hak betul, dia tetap betul walaupun orang kata dia tak betul pun. Begitu. Walaupun orang kata dia khianat, dia tak ada khianat apa. Sebab mengikut ijtihad dia, mengikut fikiran dia, hak dia buat tu betul. Tak ada salah ke apa. Cuma pada anggapan lawan dia tu, dia tak betul. Begitu. Maziri kata tadi, kalau sudah tak boleh dah, tutup jalan belakang dah untuk kita takwil, kita akan nasabnal kadhib ila ruwatiha. Kita akan kata perawi-perawinya pelawak. Kita tidak akan keberatan untuk kata gitu. Kalau dalam hadis ni ada benda hak tak sesuai, kita tak boleh takwil. Kita akan kata perawi dia, mana-mana perawi, kita tak saya katalah siapa-siapa pelawak, kata dia. Boleh kata lagu. Wa qad hamala hadha al-ma'na ba'd an-nas.
ala an azala wa qad hamala hadha al-ma'na ba'd an-nas ala an azala hadha al-lafz min nuskhatihi tawarru'an an ithbat mithli hadha wa la'allahu hamala al-wahma ala ruwatihi. Dia kata apa dia? Perkara ni lah yang telah membuatkan sesetengah ulama dia buang lafaz ni daripada nuskhah Muslim yang ada pada dia. Dia buang. Pasal apa? Pasal dia tak sih terima hak ni. Tak sih terima hak ni. Sebab apa? Ini berat ni. Kata kepada Sayyidina Ali gini mon. Kita orang ahli sunnah, walaupun kita tidak kata Sayyidina Ali itu maksum, tapi kita tidaklah kata dia ni pendusta, dia ni khianat, dia ni berdosa, dia jahat. Kita tak kata lah betul. Nah, ni Abbas ada kata. Kita akan kata Abbas pun tak kata. Ni ada ni perawi mana-mana ni tak betul ni. Gitu. Jadi ada dia kata setengah-setengah ulama dia buang daripada nuskhah ni, nuskhah dia tu benda ni, perkataan ni dia buang. Pasal apa? Pasal ini mengaibkan seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia menganggap ini waham, keliru. Perawi-perawi ni ada perawi ni yang keliru, dia keliru. Jadi waham tu bahasa yang ringan. Hak tadi dia kata berat pelawak, dia kata keliru, tak apalah. Maziri berkata, kalau kita nak kata lafaz ini tak boleh buat, mesti ada hak ni. Dan kita tak boleh kata mana-mana perawi dia waham. Maka hak paling moleknya kita kena pakai makna dia lagu mana? Kita kena pakai hak ni keluar terbit daripada mulut Abbas ni ala jihatil idlal ala ibni akhi, sebagai manja ni, perkataan manja kepada anak saudara. Sebab kita kata seorang mak kata kakak ni kepada anak dia, kenapa dia kecek lagu tu? Kalau dengan anak dia kecek mu aku kakak ni mugon ni aku bui kan. Tapi kadang-kadang ketika dia kata begitu tu ketika dia manja, ketika dia baik, bukan ketika dia nak marah, tapi dia guna gitu. Kalau kita gunakan perkataan kakak tu, benda mugon ni kepada orang lain, dia akan merasa terhina. Tetapi kalau rapat, tak apa kata lagu ni. Ini takwilan lah. Inilah orang panggil takwilan. Sekarang ni bukan nak manja ni, nah, baloh ni, baloh ni. Tak apa, dia itu takwilan dia. Wa qala ma la ya'taqiduhu wa ma ya'lamu bara'ati dhimmati ibni akhihi minhu. Dan dia telah menyebutkan sesuatu yang dia tidak i'tiqad. Dia tidak percaya Ali ni lagu tu. Dan dia yakin anak saudara dia ni memang tak ada sifat lagu tu. Boleh jadi dia kata berat lagu ni dengan maksud untuk menghalang anak saudara dia ni, Sayyidina Ali ni, daripada hak dia percaya annahu mukhti fihi. Jadi Ali percaya Abbas ni salah, tak betul. Abbas percaya Ali ni salah. Jadi dia kata berat lagu ni nak suruh Ali tu tak anggap begitu terhadap dia, tak anggap dia ni salah. Sebab tu dia kata berat. Kata berat ni kadang-kadang supaya orang tu tak anggap kita ni seteruk tu. Teruk mana? Anggap salah. Dia yakin dia betul. Begitu. Ini takwilan. Ini semua takwilan. Imam Nawawi kata beginilah supaya orang mazhab Malik kata. Orang mazhab Malik kata orang hak minum nabis ni kurang agama dia. Orang hak minum nabis. Orang Hanafi pula i'tiqad tak kurang kata dia. Minum nabis pun tak kurang. Fa kullu wahidin muhiqqun fi i'tiqadihi. Setiap pihak tu betul pada anggapan dia, pada pahaman dia tu betul. Gitu. Misalnya orang Maliki nabis itu dia serupa dengan arak. Dia kata orang yang minum arak ni kuranglah agama dia. Betul. Orang Hanafi dia kata tak ada kurang agama minum nabis. Sebab apa? Nabis itu bagi dia bukan arak, tak mabuk pun. Nabis itu maknanya air rendaman buah tamar kering. Buah tamar kering nak suruh manis sikit, air hak payah tu kita bubuh dalam tu. Lepas tu tak ada gelegak, tak ada apa, sikit je. Setara tu yang Nabi bagi dia. Apa ya jadi kurang agama kerana minum tu? Kita minum jus pun boleh. Dapat kau minum Nabi.
kata dia. Nabi tu bukan arak. Masalahnya demo nu faham Nabi, boleh jadilah tepat dia tu, buat dia faham arak dengan makna arak. Hak ni Nabi tidak dengan makna arak. Jadi masing-masing mengikut kepercayaan dia, pegangan dia. Dia tidak salah. Hak tu kata orang minum Nabi ni kurang kamu, betul kalau Nabi tu dengan makna arak. Masalahnya gitu. Sekarang ni dia salah faham ni masing-masing. Begitu. Kalaulah masing-masing tu dia faham kedudukan yang sebenarnya, selesai. Sebab itulah yang jadi balah ni. Sebab dia anggap Abbas ni salah, Abbas ni anggap Ali ni salah. Begitu. Padahal masing-masing berasa tidak salah, dia betul dah. Kau tu yang jadi pergi mengadak khalifah tu. Wala budda min hadha ta'wil. Tak dapat tidak kita kena takwil gini. Kerana kes ini berlaku dalam majlis Umar. Dia ni khalifah. Uthman dan Sa'ad semua ni tak bantah apa-apa pun. Tak bantah apa-apa pun. Sedangkan mereka ini kalau tengok benda yang salah, dia akan bantah ni. Ini tidak kerana lain. Apa tak bantah? Kerana mereka faham berdasarkan keadaan, qarinah hal, bahawa masing-masing ini kecek mengikut anggapan dia. Pada anggapan dia ni salah. Dia kata kita salah. Dialah yang pelawak. Kita tak salah. Pada anggapan kita. Gitu. Dia mau ni faham. Jadi kalau kata berat pun dia tak kata apalah. Gitu. Apa yang diucapkan itu semata-mata untuk menghalang pihak lawan tu daripada anggapan tak betul terhadap masing-masing. Begitu juga kata Umar. Dia kata kamu berdua dulu pergi jumpa dengan Abu Bakar. Kamu nampak, kamu fikir dia ni bohong, kamu fikir dia ni berdosa, kamu fikir dia ni jahat, kamu fikir dia ni khianat. Hak sesuatu juga kata dia. Nak takwil. Ini nak takwil. Mazdiri kata dah sebelum pada tu, kalau kita tak saya takwil, kita buat saja. Tak sesuai. Ini tak sesuai dengan sahabat kecek lagu ni. Dalam keadaan marah pun dia boleh kawal juga perasaan dia. Sepatutnya. Kalau tidak, apa kelebihan dia daripada orang lain? Apa kelebihan dia? Tak kala Ali dan Abbas itu anggap Sayyidina Abu Bakar itu berkhianat jahat gitu pula. Ini Umar kata. Inilah sebab itulah hadis ini, walaupun hadis Muslim sahih, tetapi isi dia tu dipertikaikan oleh ulama. Hak ni tak boleh, kata dia. Hak ni boleh. Sebab orang belakang, orang ni boleh tersalah, boleh tersasul. Kita kata perawi itu salah lebih baik lagi daripada kita kata sahabat tu salah. Gitulah kaedah dia. Tak apalah. Faqala al-qaum ajal ya amiral mu'minin faqdi bainahum wa arihhum. Nampaknya kita tak lagi dah. Kena sekat ni. Hak ni perbincangan panjang lagi. Kita berhenti sekat tu dulu. Malam ni insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Wallahu a'lam.